Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ahmad, Guru Peluang Kanan Haiwan Murid Sekolah Perempuan Bandar. Hari ini saya nak berkongsi sedikit taklimat berkenaan dengan kehadiran sewaktu PDPR. Ini mungkin refreshment dan ada sedikit penambahbaikan kepada semua ibu bapa dan penjaga. Yang pertama adalah tata cara mengisi kehadiran PDPR. Ini kalau ikutkan sehingga kini, saya rasa dia telah menjadi rutin kepada semua ibu bapa penjaga, yang mana pengisian ini adalah setiap hari waktu belajar. Jadi murid kena isi mengikut subjek. Jadi yang pertama adalah wajib setiap subjek. Di sini ada beberapa juga pandangan daripada ibu bapa, kenapa tidak kita hanya mengambil kehadiran pada waktu pagi saja. Jadi kalau jawapan saya adalah sekiranya waktu bersemuka sekolah biasa, memang murid hadir ke sekolah dengan fizikal. Jadi kehadiran itu perlu diambil sekali, dan yang lainnya guru-guru yang mengajar boleh melihat sendiri keberadaan murid-murid di sekolah. Cuma bezanya di PDPR ini, guru dan murid terpisah iaitu guru di rumah, murid juga di rumah. Jadi sekiranya tiada penghubung di antara sistem kehadiran ini, jadi guru tidak dapat memantau sama ada murid ni tercicir ke, anak-anak jagaan tuan ni puan adakah dia sedar ketika itu ada kelas. Jadi inilah langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan guru dapat memantau subjek yang mereka ajar. Jadi kita, yang kedua adalah pengisian sebelum jam 2 petang setiap hari. Jadi ini adalah penambahbaikan. Sebelum ini kita tidak kisah, ibu bapa boleh isi mungkin bila dia nak buat hari ni kelas tak sempat, jadi esok dia nak buat, dia baru buat kehadiran, ataupun kadang-kadang terlupa. Jadi kita pun dah lama dengan PDPR, jadi kita nakkan dia satu rutin yang tetap wajib mengisi sebelum jam 2 petang pada hari yang semasa. Contohnya hari ini, hari Ahad, contohnya subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. So ketiga-tiga ini perlu diisi pada hari yang sama sebelum jam 2 petang. Sama ada ibu bapa mengikuti anak-anak mengikuti pembelajaran itu secara terus pada waktu yang telah ditetapkan, ataupun menunggu ibu bapa pulang. Ketika pulang tu baru ada gadget, baru ada phone, baru dapat info, murid-murid baru buat. Ataupun memang ibu bapa rotation kerjanya memang sangat padat seharian. So ada yang bundle. Maksudnya mereka mampu hanya membuat semua pembelajaran ni pada hujung minggu ataupun 3 hari sekali. Jadi itu adalah bagaimana ibu bapa melaksanakan pembelajaran anak di rumah. Tetapi untuk kehadiran ini, supaya murid-murid ini tidak tercecir daripada kehadiran, dan ibu bapa pun bila dah buat kehadiran ni, dia ada satu macam tanggungjawab untuknya memastikan anaknya, anak jagaan tu mengikuti sesi PDPR, sama ada lambat ataupun semasa itu adalah atas justifikasi ibu bapa sendiri. Maksudnya yang mana ibu bapa rasa ia boleh dilaksanakan di rumah, jadi waktu itulah mereka akan belajar. Jadi jadikan rutin seminggu supaya tidak rasa terbeban. Tetapi ia satu tanggungjawab bersama. Maksudnya ibu bapa lah penghubung antara anak-anak jagaan dengan pihak sekolah. Jadi kami sangat berharap rutin pengisian kehadiran ini merupakan satu rutin. Jadi kita ada buat penambahbaikan di pengisian online, nanti saya tunjukkan. Kehadiran online telah ditambah baik ya. Okey, mewujudkan bahagian baru untuk tujuan pengisian lebih efektif. Jadi apa efektifnya? Kenapa saya kata kena isi jam 2 petang? Nanti ada ibu bapa tanya, nanti anak saya memang tak boleh buat waktu tu. Jadi kenapa saya nak tak kehadiran sedangkan dia tidak hadir? Jadi saya sediakan. Kita cuba lihat. Jadi saya telah upgrade ke kehadiran PDPR versi 4.1. Murid perlu merekod kehadiran mengikut subjek setiap sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Rekod kehadiran bermula 26 Julai, mesti diisi sebelum 2 jam 2 petang setiap hari. Jadi contohnya, tarikh ni pun tolonglah pilih tarikh semasa supaya pengisian ni adalah lebih tepat.
Contoh pada hari esok 26 hari bulan, subjek minta lihat pada post guru dalam WhatsApp group ataupun Telegram group apa subjek pada ketika itu, contoh matematik. Dan bila kelas, ini pastinya memang takkan salah lah, sebab kalau tersalah klik kelas, dia takkan tahu apa nama anaknya, memang tak ada. Okey, satu produktif contoh. Next. Jadi pilih nama, contoh saya pilih Lily Nur Kishah binti Johan. Ada satu lagi part, sebelum ni kita terus submit saja, tapi kita tambah satu part lagi, satu bahagian lagi, iaitu status mengikuti PDPR. Statusnya adalah terus mengikuti kelas. Jadi yang mana-mana memang terus mengikuti kelas, klik sajalah terus mengikuti kelas. Jadi kita tahu berapa orang yang memang secara terus mengikuti kelas. Dan pilihan kedua saya letakkan di sini, akan mengikuti kelas apabila mendapat peluang. Ini sangat general lah saya letak, dia banyak. Maksudnya ada yang kata tunggu ibu bapa pulang dari kerja, ada yang kata akan buat contohnya dia rotation kerja yang mungkin baru 2 hari baru dapat ke lapangan dengan anak. So mungkin jadi ini adalah bila puan-puan, tuan-tuan tanda saja akan mengikuti kelas apabila mendapat peluang. That's mean cikgu boleh tahu yang mana akan mengikuti kelas lewat. Kelas lewat tu maksudnya tak kira lah malam ke ataupun 2 hari lagi ke, baru maknya cuti kerana shift, bapanya cuti kerana shift. Jadi kita faham, tapi kita nakkan yang informasi semasa ibu bapa tak tertinggal. Bila klik saja kehadiran, that's mean ibu bapa tahu yang kelasnya sedang berlangsung. Tetapi memang dia akan letak mengikuti kelas apabila mendapat peluang. Jadi kita maklum dengan keadaan tu. Jadi saya tambah lagi, bila lihat di sini ada butang merah. Butang merah ni wajib isi. Kalau tak isi memang tak boleh submit lah. Jadi ini tidak wajib isi sekiranya yang terlibat. Jadi ada sebelum ni kata bila cikgu bertanya kenapa tak masuk kelas, kenapa tak hantar tugasan dan sebagainya, ada ibu bapa yang rasa tersentak. Maksudnya kenapa cikgu tak faham kami yang tengah sakit di rumah, kenapa anak-anak kami satu rumah ni demam, so ataupun batuk semua, ataupun semua tak sihat, ataupun ada yang menjaga orang tak sihat. Jadi saya sediakan ruang ini supaya boleh memaklumkan pihak sekolah. Maksudnya demam. Jadi kategori ini kita faham dia mengambil berat berkenaan dengan PDPR, tetapi tidak dapat melakukan PDPR semasa kerana demam. Demam, sesama, batuk. So kita tahulah, ataupun bila tanda sini demam, batuk. Tapi bila tanda dekat sini, kita bagi ruang untuk ibu bapa tuliskan sekiranya ada makluman yang kita perlu tahu. Contohnya sedang kuarantin COVID. Jadi sehingga berapa belas hari bulan sedang kuarantin COVID contohnya, ataupun sedang menjaga kuarantin COVID, ataupun apa-apa yang menghalang daripada situasi rumah untuk dapat menjalankan PDPR anak. Tak sihat ataupun apa-apa situasi yang menghalang. Ataupun letak sini ada kematian saudara contohlah, ataupun berada di kampung kerana emergency. Contoh kadang ada juga boleh merentas dalam keadaan yang dapat kebenaran, saya tak pasti semua tu, tapi dia boleh berlaku dan menyebabkan anak-anak jagaan kita ni tidak boleh melakukan PDPR. Okey. Jadi saya sediakan ruang ni. Jadi tak ada siapa pun terkecuali untuk mengisi form kehadiran ini kerana mereka ada bahagian yang boleh memberitahu. Bukan sahaja dia terus mengikuti kelas, tetapi dia lewat kelas pun dia kena isi terus, dan juga ada yang demam sesama pun dia kena isi. Tapi untuk makluman, jika tidak sihat ni, sehari isi sekali cukup. Maksudnya tidak perlu mengikut subjek. Ini saya maklumkan sekiranya memang tidak boleh mengikuti PDPR kerana demam, sakit dan sebagainya yang mengekang untuk kita mengikuti PDPR, maklumkan pada subjek pertama. Subjek pertama cukup untuk bagi tahu yang anda tidak sihat. Jadi cikgu maklumlah, maksudnya kalau isi setiap subjek pun nanti kan benda yang berulang, benda yang sama juga, memang tak dapat nak mengikuti kerana tak sihat. Kerana MC, kita panggil MC lah. Jadi setelah, kalau ada terlibat dengan makluman jika tidak sihat ni, tanda
bagikan alasan yang makluman sekiranya selain daripada batuk, demam dan sesama. Jadi baru submit. Okey, bila submit saja jadinya guru tahulah, guru maklum. Jadi walaupun maklum pada guru masa pertama, jadi masa kedua, masa ketiga pun dia akan maklum juga yang murid itu demam pada hari itu atau murid tu sakit pada hari itu. Jadi baru ada connection antara guru dan juga ibu bapa, walaupun tanpa ibu bapa WhatsApp ke message kat guru ke tak perlu. Maksudnya bila kita tengok sini tahu demam, so kita tengok bila dia berpanjangan ke ataupun masalah COVID ke ataupun masalah apa sekalipun, so adalah tindakan daripada guru kelas ataupun guru-guru subjek yang ingin bertanya khabar, yang mengetahui keadaan situasi anak puan yang tidak sihat. So barulah ada connection. Saya harap penambahbaikan ini membolehkan semua ibu bapa dapat mengisi kehadiran sebelum jam 2, sebab laporan kehadiran ini perlu dibuat setiap hari oleh guru-guru subjek kepada JPNJ Johor. Jadi kalau sekiranya ada yang mengisi lewat, kehadiran itu tidak akan diambil kira. Jadi kehadiran pula sekarang akan masukkan nama sekali. Dulu kita masukkan hanya bilangan, tetapi sekarang kita perlu masukkan nama kehadiran. Jadi saya mohon jasa baik ibu bapa menjadikan amalan untuk mengisi kehadiran ini sehari 3 kali ke sehari 2 kali ke ikut subjek seharian, ialah amalan rutin. Amalan rutin untuk memastikan anak-anak puan, tuan semuanya ada perhubungan dengan guru-guru di sekolah. Ya. Jadi ini berkenaan dengan kehadiran. Jadi saya harap jelaslah untuk kehadiran, untuk perubahan masa mengisi semua tu, saya harap dia jelas dengan penerangan saya tadi. Jadi yang kedua, yang kita kenal pasti adalah punca tidak melibatkan diri dalam sesi kelas PDPR. Yang pertama adalah tiada gadget dan tiada internet atau putus hubungan dengan guru. Jadi ini saya mohon kepada ibu bapa, sekiranya ada masalah-masalah yang kekangan yang sangat mendesak, silalah berbincang, jangan diamkan diri. Kalau diamkan diri, kami sendiri tidak tahu dan tidak pasti apa sebenarnya yang menyebabkan anak-anak di bawah jagaan puan tidak ada dalam senarai kehadiran langsung dalam PDPR. Jadi ini akan membuatkan pihak sekolah pun tidak tahu bagaimana untuk menangani masalah ini sekiranya tiada sebarang pemberitahuan daripada ibu bapa. Gadget penjaga bekerja terlupa mengikuti sesi lewat apabila penjaga balik kerja. Jadi ini yang selalu berlakulah sebelum ni. Jadi dia pun isi kehadiran ketika dia mengikuti lewat. Jadi dia terus lupa isi kehadiran walaupun kadang-kadang dia mengikuti kelas lewat. Jadi kita tak dapat nak trace, kita tak dapat nak kesan murid-murid yang lewat mengikuti PDPR ni. Jadi itulah sebab tadi saya buat penambahbaikan untuk terus bagi tahu isi kehadiran semasa PDPR, tapi kita maklumkan yang kita ni adalah lewat untuk mengikuti kelas. Jadi jelaslah ya. Kat sini kita dah menanganilah untuk isu yang lepas-lepas. Jadi kurang pemantauan ni lebih kepada tahap 2 lah. Tahap 2 yang mana yang dah boleh menggunakan gadget sendiri. Ibu bapa penjaga pun dah bagi sendiri kepada anak-anak untuk mengurus gadget, tetapi tidak dipantau menyebabkan penjaga tidak tahu murid tidak hadir ke sesi PDPR. Ini ada berlaku beberapa kes kecil lah. Jadi yang mana yang belum berlaku, jadi kita nak elakkan daripada berlaku, maksudnya kena sentiasa pantau anak-anak ni mengurus PDPR mereka sendiri, terutama yang dah dewasa lah, darjah 5, darjah 6. Saya rasa yang darjah 1 sampai darjah 4 tu masih lagi memang bersama ibu bapa untuk melaksanakan PDPR. Okey. Seterusnya adalah penghantaran tugas PDPR. Tugas sama seperti kelas bersemuka. Kalau ibu bapa dan penjaga tidak perasan, kadang-kadang kita perasan waktu PDPR ni anaknya hari-hari ada kerja. Setiap subjek ada kerja. Jadi kadang-kadang macam bebannya lah, banyaknya kerjaan aku. Tapi sebenarnya apa yang berlaku di sekolah bersemuka, sebenarnya memang hari-hari setiap subjek murid memang diberi kerja. Bukan diberi kerja, diberi aktiviti untuk membuat
sesi refleksi. Maksudnya bila guru mengajar, guru nak tahu tahap mana murid faham. Tahap mana murid akan memahami apa yang guru ajar. Jadi cuma bezanya kadang-kadang mereka dibimbing di sekolah, mereka dibimbing dan cuba untuk menyelesaikan aktiviti tidur sekolah. Jadi itulah kadang-kadang yang macam ibu bapa tak perasan langsung, yang anak-anak balik tu macam tak ada kerja sekolah, tak ada apa nak buat kat rumah. Jadi itulah bezanya kadang-kadang bila semuanya memang di depan mata. Sekarang ni ibu bapa yang tolong pantau anak-anak, ibu bapa yang tolong menyampaikan di antara tahap satu majoritinya ibu bapa adalah perantara antara pengajaran guru di online dengan kepada anak di rumah. Jadi di sini yang kadang-kadang kita lihat terlampau banyak kerja yang diberikan. Okey, itu bezanya kenapa nampak banyak kerja, sebab dia berada di rumah. Sedangkan kerjanya sama sahaja seperti mereka bersekolah dahulu. Mereka hari-hari buat latihan, hari-hari ada kerja dan aktiviti di sekolah, tetapi ada yang memang tak siap, ada bawa balik rumah lah. Ada yang boleh siapkan di sekolah, mereka akan siapkan di sekolah dengan ada bimbingan guru dan sebagainya. Jadi kalau kita tak beri tugasan akhir sewaktu pengajaran, jadi kita tak dapat nak menilai sama ada anak-anak ni faham tak isi kandungan, isi pembelajaran. Tapi kita guru cuba meminimumkan. Memang kalau dikira 3 subjek, 3 mata, 3 tugasan, tapi tugasan yang kita beri, kita cuba seminimum mungkin untuk dibuat di rumah. Walaupun kalau ikutkan tahap pengujian itu, kefahaman murid dia tak cukup untuk buat dengan sedikit latihan. Tapi kita faham yang ibu bapa ada 3 orang anak di rumah, maksudnya kalau 3 subjek seorang, ada 3 latihan setiap seorang, ibu bapa kena menghadap 9 kerja anak-anak sekaligus. Jadi mungkin dia akan menambahkan stres ataupun menambah beban kepada ibu bapa yang bekerja. Dan juga si rumah yang mungkin banyak kerja rumah, nak mengurus rumah lagi. Jadi kami faham, tetapi itulah desakan kita semasa kita menganjurkan kelas PDPR ini. Jadi hendak suka atau tidak, memang tugasan itu perlu untuk murid-murid mengetahui tahap pemahaman mereka pada akhir sesi pembelajaran. Peringatan penghantaran tugas. Peringatan bukan desakan. Saya ingatkan peringatan guru-guru dalam WhatsApp, dalam grup Telegram yang menyatakan baru 3 orang menghantar, baru 4 orang menghantar. Dia bukan satu desakan kepada ibu bapa, tetapi dia tanggungjawab guru selepas sesi PDPR, dan selebihnya adalah tanggungjawab ibu bapa penjaga. Tiada paksaan. Memang kita tak mampu memaksa pun sebenarnya anak-anak di rumah untuk membuat, tetapi apa yang kita mampu adalah mengingatkan ibu bapa, mengingatkan anak-anak di rumah yang mana ada kerja yang belum siap. Jadi kalau masa tu mungkin terlupa, tetapi nak buat, buat. Tapi bukannya macam awak tak hantar lagi ni, anak dia dah hantar, kenapa awak tak siap? So jangan ada perkataan macam tu, dia akan menambahkan krisis ketika PDPR ini. Jadi kalau macam contohnya tengok banyak anak saya tak siap lagi ni, jadi saya kena cek ruang untuk mungkin lepas 2-3 hari pembelajaran pun tak ada masalah. Sebab tu dah cakap, sekiranya kita menerima peringatan guru itu sebagai peringatan, tetapi bukan desakan, bukan ugutan, bukan dan sebagainya, dia akan jadi satu yang memang kita memerlukan daripada guru untuk memberitahu kita sebagai penjaga. Jadi yang itu yang kita yang manage keadaan, kita yang tentukan keadaan kita bagaimana nak memastikan anak-anak jagaan kita ni melakukan kerja yang telah diberikan oleh guru. Kebiasaannya ada bimbingan video, ada bimbingan suara, ada yang buat secara langsung menggunakan Telegram chat, GM, Google Meet dan pelbagai medium yang guru cuba buat untuk memastikan anak-anak didik ni sentiasa dalam pengetahuan dan pembelajaran. Jadi saya nakkan bantuan ibu bapa semua yang memang sebelum ni pun banyak membantu sekolah. Cuma sekarang ni mungkin PDPR-nya ada panjang lagi, bertambah lagi. Jadi mungkin mindset kita belum cukup kuat lagi untuk menempuh keadaan yang kita adalah perantara ataupun kita adalah guru nombor 2 selepas guru di sekolah.
guru yang paling master, saya panggil guru paling master sekali lah, sebab mungkin satu masa ibu bapa penjaga kena mengajar anak tahun 1, anak tahun 3, anak tahun 6. Jadi ketiga-tiga tu ibu bapa kena menghadap sendiri dengan berdasarkan apa bantuan-bantuan guru yang memberitahu kepada anak murid ni. Jadi pada saya lebih bimbingan kepada tahun 1, tahun 3, tahun 6, tahun 5 tu kebiasaannya mereka boleh faham sendiri. Dan setengah tahun 2, tahun 1 pun dengan apa yang kita cuba tutorialkan, mereka boleh memahami sendiri. Jadi ada sebahagian murid dan yang mungkin perlu bantuan daripada ibu bapa penjaga. Okey, terima kasih banyak ibu bapa penjaga yang sepanjang PDPR ni saya rasa memang terlalu banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Jadi saya harap dapat diteruskan, dapat dirutinkan, dapat diamalkan untuk sama-sama bersama guru di sekolah untuk menyampaikan dan tidak membuatkan anak-anak kita tertinggal dalam pembelajaran. Jadi memang saya merintih dan memerlukanlah semua jasa kebaikan daripada ibu bapa penjaga demi anak-anak didik sekolah, anak-anak jagaan tuan-puan sendiri. Ya. Okey, dan akhir sekali adalah ibu bapa dan penjaga merasa tertekan. Yang ini saya sebut tadi. Maksudnya membuat dan mengatur masa. Ini apa yang perlu ibu bapa merancang. Membuat dan mengatur masa untuk lebih terancang agar dapat mengurus dengan lebih baik PDPR anak jagaan dan sentiasa berhubung dengan guru kelas dan guru subjek jika menghadapi masalah PDPR. Jadi jangan simpan, cuba uruskan. Semua peringatan guru-guru yang menyatakan dah hantar, tak hantar tu adalah peringatan. Kita selalu mindsetkan diri kita, apa yang cikgu beritahu itu adalah peringatan, bukan desakan, bukan rasa. Ada certain kita letak nama supaya senang nak semak. Kita cakap kadang-kadang kita letak bilangan, okey 20/30, 10 orang tak hantar lagi. Tapi maksudnya kita tak tahu, kita tak alert. Kalau saya sebagai ibu bapa, bila letak nama yang belum hantar, saya tengok nama anak saya tak ada, that's mean saya tahu yang anak saya belum buat. Bila anak saya belum buat, saya boleh manage dia untuk bila dia boleh buat. Jangan kita penat-penat balik kerja, kita tengok keadaan tu, tengok nama anak naik, kita terus marah. Balik kita marah. Jadi dia tak selesaikan masalah, tuan-tuan. Maksudnya ini bukannya desakan sekolah. Bukannya kena balik tu, tuan-tuan perlu kena sampaikan terus pada anak-anak. Kenapa tak buat kerja sekolah? Kenapa tak buat ini? Kenapa tak itu? Jadi dia akan menambahkan stres lagi pada tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa. Jadi kalau boleh, ambil semua info itu adalah sebagai info kita ibu bapa penjaga. Kita tak ada istilah yang kita nak rasa macam nak suruh banding bezakan dengan anak orang lain, tak. Inilah medium yang kita ada untuk menyampaikan info kepada ibu bapa. Kita dah tak ada, takkan kita nak PM seorang-seorang kepada ibu bapa. Tuan, anak puan tak siap lagi. Tuan, anak tuan tak siap lagi. Jadi kalau seorang cikgu dia ngajar 4 kelas, 1 kelas 30 orang, maksudnya dia kena PM. Kalau tak buat kerja 10 orang, maksudnya ada 50 orang. Cikgu kena PM seorang tu 50 orang. Jadi cuba bayangkan kat situ lah. Maksudnya bukan cikgu ambil kerja mudah, tapi kita kena work smart. Work smart, dan ibu bapa juga kena work smart. Kita sama-sama work smart. Sama-sama ambil pendekatan itu adalah pendekatan terbaik yang semasa ini ada. Jadi ada yang sampai guru-guru terpaksa macam rasa macam ibu bapa takut tersinggung lah kita letak nama anak. Pada saya ini bukan pasal tersinggung atau tidak. Ini sebagai peringatan bersama, pemberitahuan. Kalau contoh tahu hari ni tak buat kerja, cikgu bagi tahu 2 hari selepas tu. Lepas tu nak buat, nak siapkan dalam masa 3 hari selepas tu, tak ada masalah. Bukan lepas bagi tahu perlu dimarah-marah anak, terus kena buat time tu juga. We are stress situation. Jadi apa yang saya pandang selama ini, saya rasa majoriti ibu bapa penjaga memang sangat profesional dalam mengurus dan membantu anak-anak mengurus jadual waktu PDPR. Jadi saya harap secara sifat profesional ini dapat diteruskan, sama ada ibu bapa yang bekerja ataupun ibu bapa yang tidak bekerja di rumah, dapat sama-sama terus memupuk semangat PDPR kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak tu macam tiba-tiba macam malas, so tolonglah cari keadaan yang mungkin boleh menarik minat anak-anak untuk masuk ke kelas. Bantu guru-guru, jadi guru-guru akan terus dapat tak hilang arah untuk membimbing. Dia kalau tak dapat langsung touch ibu bapa pun kita tak dapat nak touch, anak-anak lagi kita tak dapat nak touch. Jadi macam we are missing connection over there. Kita akan rasa macam kita tak
tak boleh dapat sesuatu penyelesaian yang terbaik semasa PDPR ini. Okey, saya rasa sampai di sini saja makluman saya pada kali ini, dan saya harap apa yang saya sampaikan ini adalah kebaikan untuk bersama, kebaikan untuk antara pihak pengurusan sekolah dan juga pihak pengurusan ibu bapa penjaga di rumah. Jadi kita pun panggil pengurusan lah tu, maksudnya ibu bapa sekarang ni memang adalah pengurus sebenar anak-anak bersekolah. Maksudnya kalau tanpa ibu bapa, saya rasa PDPR yang berlangsung ini tidak akan berjaya, dan dia akan membuatkan anak-anak jagaan kita akan terus tercecer daripada pembelajaran. Jadi daripada kita memikirkan kebimbangan anak kita tidak bersekolah, di sekolah nanti tercecer pembelajaran, lebih baik kita fikirkan bagaimana anak kita nak dapat ilmu yang terbaik dalam sesi PDPR ini. Sebanyak mungkin, sebaik mungkin, kita kena fikirkan kebaikan untuk mereka untuk mendapatkan ilmu semasa PDPR ini berlaku. Kita doakan ramai-ramai, doakan sama-sama untuk PDPR ini cepat berakhir, yang mana PKP cepat berakhir untuk kita fasa bersekolah semula dengan keadaan yang selamat, insya-Allah. Jadi terima kasih ibu bapa, terima kasih ibu bapa penjaga kerana menjadi mata-mata kami guru-guru di sekolah untuk pemantauan anak-anak didik kami yang kami sayangi di rumah. Terima kasih yang tidak terhingga, dan semoga hubungan baik ini antara ibu bapa penjaga dan guru-guru di sekolah SK Perumahan Bandar dapat diteruskan sehingga bila-bila, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.